Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ku of the day bersama dengan Atuk hari ini. Last day boleh makan nasi tengah hari. Besok puasa. Alhamdulillah. Semoga dipanjangkan umur, kita dapat berhibur di bulan Ramadan. Berhibur. Berhibur dengan pahala yang banyak, berhibur dengan ibadah yang banyak, berhibur dengan zikir yang banyak, berhibur dengan solat yang banyak. Solat pun kena banyak juga. Banyak juga. Kau update hari ini, sema-sema hari ini, persiapan puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebelum itu, kita berbicara dulu mengenai sejarah puasa bulan Ramadan. Ya, come on. Assalamualaikum tu. Dan sahabat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejarah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Hijrah tahun pertama, kedua Hijrah. Diwajibkan tahun kedua Hijrah. Nama tak masuklah itu. Sorry sangat. Hoi, itulah. Diingat selalu. Diingat selalu insyaAllah. Asalkan sehat, dapat beribadah dengan baik, nasihat-nasihat untuk mengenai duha, sedekah, teruskan. Teruskan. Ya, Papa. Assalamualaikum tu. Papa. Waalaikumsalam. Sejarah puasa. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Adakah sebelum itu tak puasa? Oh, seronok ayat tu. Puasa, Rasulullah puasa, insyaAllah sama-sama. Sama-sama. Jadi puasa dimulai oleh Rasulullah pada tepatnya lebih kurang 18 bulan setelah Rasulullah berada di Madinah. Jadi inilah sejarah puasa. Puasa di Mekah tiada ada puasa bulan Ramadan, tidak ada. Tidak ada 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah tidak ada puasa bulan Ramadan. Jadi rukun Islam 5 perkara, di Mekah belum cukup 5. Belum cukup 5. Syuhada, 25 syuhada, solat, kemudian puasa. Puasa tu maknanya 13 tahun. Puasa di Mekah tidak ada. Tapi Rasulullah sentiasa puasa Isnin Khamis. Itu Rasulullah. Kemudian pada akhir Syakban turun wahyu. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa. Jibril menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 mewajibkan puasa. Siapakah yang kena puasa? Puasa bulan Ramadan adalah diwajibkan kepada Muslim yang sudah dewasa, iaitu yang sudah balik. Dan tidak diwajibkan kepada kanak-kanak, orang sakit, serta orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Macam Komo drive daripada Singapura ke Kota Baru. Boleh tak puasa? Boleh tak puasa. Inilah yang membezakan puasa dengan solat. Puasa dengan solat. Puasa dalam musafir boleh. Boleh kita tidak puasa, tapi kena ganti selepas bulan Ramadan. Boleh. Tapi solat tak boleh. Solat hanya boleh jamak dan qasar dalam perjalanan daripada Singapura ke Kota Baru. Jamak dan qasar sahaja. Tak boleh tak buat. Tak boleh. Tak boleh. Puasa boleh tak boleh. Puasa tak apa. Dibolehkan tidak puasa kerana musafir. Nak drive kan? Nak drive. Tapi solat tak boleh. Itulah kehebatan solat. Sebab itu tidak ada solat, maka tidak ada agama. Tidak ada puasa, ada agama lagi? Ada. Masih ada agama. Tapi kita lebih tekankan, tak puasa, jijiknya tak puasa. Kita tahu ke dia uzur? Kita tahu ke dia musafir? Ini satu perkara orang Islam mesti ambil berat perkara ini. Tengok orang tak puasa, kau pandang jijik apa semua. Memang bagus kau pandang jijik kan? Orang tak puasa. Orang tak puasa. Hari ni pakai jaket dakwah kita. Jaket dakwah tu ni IIDC. International Islamic Dakwah Center. Inilah jaket tu. Jaket tu. Jadi puasa bulan Ramadan wajib bagi Muslim yang sudah dewasa. Kanak-kanak tidak diwajibkan. Sakit, tua, lemah, serta orang yang sedang dalam perjalanan tidak diwajibkan. Boleh tidak puasa.
Ini kau paksa anak kau umur 8 tahun, 9 tahun tak puasa. Letih budak tu. Tapi tak solat kau tak paksa. Sedangkan paksa solat itu yang lebih afdal. Yang lebih wajib. Jadi kena tukar sekarang. Kena tukar mendidik anak-anak. Kena tukar persepsi orang Islam terhadap orang tak puasa dengan orang yang tidak solat. Ya, International Islamic Dakwah Center. Itu tempat Atuk di Kota Baru. Dakwah Center yang Atuk buka dengan rakan-rakan lah. Atuk ni salah seorang founder dia. Founder dia. Jadi, bagi orang yang tak boleh puasa kerana tua, jangan paksa ayah dan mak yang dah tua tu, jangan paksa. Tetapi kena paksa dia solat. Ini beza ni. Kalau puasa kau paksa mak bapak kau yang dah tua tu. Tapi dia tak solat kau tak tanya pun. Ini silap. Ini silap. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah kamu. Jadi kita kena paksa solat. Tak boleh puasa tanya. Mak boleh puasa tak mak? Kalau mak tak boleh puasa tak apa. Kena macam tu. Mak puasa tak boleh mak? Puasa tak boleh. Mana pun apa kata puasa tak boleh tinggal. Boleh kalau uzur. Kalau lemah. Kalau letih. Kalau terpaksa makan ubat. Boleh. Terpaksa makan ubat. Kalau tak makan ubat maka jadi mudarat. Boleh. Tapi solat tak boleh tinggal. Ini satu pencerahan yang Atuk rasa penting. Bagi anak-anak, bagi kedua ibu bapa, supaya anak-anaknya jangan dipaksa sangat. Kalau dia itu sakit, tua, lemah dan dalam musafir, biarkan. Ini kalau kita jumpa satu kereta, satu family. Oh, tengok tak puasa. Satu family tak puasa. Dia drive daripada Singapura ke Kota Baru. Kan? Biar musafir. Sebab apa? Sebab orang yang bercakap itu tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Orang musafir dibenarkan tidak berpuasa. Dibenarkan. Walaupun sihat, ya. Walaupun sihat. Walaupun tak sakit, ya. Walaupun tak sakit. Walaupun muda, ya. Walaupun muda. Tapi beza dengan solat. Solat wajib. Wajib. Kau sakit ke? Kau apa ke? Kalau solat, qiyam. Solat itu qiyam. Mesti berdiri. Mesti. Orang yang sihat mesti berdiri. Qiyam. Qiyam. Kalau sakit. Itu qiyam. Tapi kalau uzur, duduk atas kerusi. Itu kaedah solat. Kalau uzur lagi, baring. Itu kaedah solat. Kalau uzur lagi, baring. Gerak kanan dengan mata. Kalau mata pun tak boleh gerak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah tu. Maknanya, solat ini tak boleh tinggal sehinggalah menghembuskan nafas yang terakhir. Ataupun dia dah nyanyuk gila ataupun tak ingat apa-apa. Itu mungkin dimaafkan. Tapi nak cerita di sini, perbezaan Ramadan dengan solat itu jauh bezanya. Jauh bezanya. Jadi puasa ni boleh ditangguhkan bila memenuhi syarat tadi. Ramai orang kita kalau balik raya, balik raya semua puasa. Sedangkan Kuala Lumpur ke Kota Baru adalah sudah cukup untuk tidak berpuasa. Boleh, tapi kita pandang jijik orang yang tak puasa. Sedangkan kita sedang musafir. Tapi solat tak buat. Kita akan bincang. Bila orang tak solat, bagaimana dengan puasanya? Ramai ulama kata puasanya tidak berguna langsung. Kalau kau dalam perjalanan, kau puasa tapi kau tak solat. Tak guna langsung. Kau dapat dosa, tak solat dan kau tak dapat pahala pun kau puasa. Ini berat ni bro. Berat. Kita tak apalah. Kita puasa hari ni. Kita puasa. Kita kena solat ni. Waktu asar dah nak habis. Tak apalah. Akhir sekali masuk maghrib. So apa guna? Bila masuk maghrib. Kita kena buka puasa. Kau asar tak solat tadi. Tak payahlah. Kau buka awal-awal lah. Lagi bagus. Lagi bagus. Kau dah memang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi beza puasa wajib kepada orang yang sehat dan dewasa. Tengok perempuan, dia dah tahid, dia tak perlu puasa. Tak perlu puasa. Dia tua, letih, sakit, tak perlu puasa. Ataupun dia sedang sakit, kena makan ubat, tak perlu puasa. Orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, tak perlu puasa. Jadi apabila melihat orang tak puasa itu, jangan herdik tau. Jangan hina. Tapi kerajaan kita, sebut kerajaan pula. Kita, penguasa. Kalau melihat orang tak puasa, dia kejar. Terutama pakai beg hitam lah, apalah, pakai plastik hitam. Bersungguh-sungguh.
Yang tak solat tu macam mana? Sedangkan solat itu yang perlu ditekankan, terutama solat Jumaat. Waktu Jumaat masih lagi berkiraran. Tapi ada lagi boleh dalih. Tak apa tu, dia musafir, dia boleh solat Zuhur. Boleh. Kau ingat solat Jumaat ni main-main ke? Solat Jumaat lebih afdal daripada solat Aidilfitri tau. Solat Jumaat adalah lebih tinggi nilainya berbanding dengan solat sunat Aidil Adha. Solat Jumaat paling mulia berbanding dengan solat hari raya haji atau solat puasa. Kita dah apabila bulan Ramadan dah persiapan untuk hari raya, persiapan untuk solat hari raya. Sedangkan itu sunat je bro. Sunat je. Tak ada beza dengan solat-solat sunat yang lain. Cuma meraihkan kemenangan kita apabila kita berjaya puasa dalam satu bulan Ramadan. Tapi kalau kau tak solat wajib, tak solat wajib, walaupun kau cukup puasa bulan Ramadan, tak ada gunanya. Kau dapat lapar je. Lapar dan dahaga. Pahala zero. Jadi fahamlah. Kesian. Jangan kesian diri sendiri. Jangan naya diri sendiri. Jangan naya. Jangan naya. Jadi puasa Ramadan wajib bagi Muslim yang sudah dewasa. Yang tidak sakit. Yang tidak perlu makan ubat. Yang duduk di rumah, tidak musafir. Itu penting. Penting pada kita. Fahamlah. Ni sedih lagi, letih lagi, sakit lagi. Akhirnya pahala tak dapat, dia masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab tinggal solat. Orang yang tinggal solat tak guna puasa. Bukan tak guna puasa. Puasa dia tidak berguna. Puasa dia tak berguna. Dapat lapar dan dahaga saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, puasalah kita. Puasa. Mengapa puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan? Ini satu persoalan. Tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai hal ini. Semua itu adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, Atuk nak jelas dari sini, apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran. Apa sahaja yang berkaitannya turunnya Al-Quran. Maka perkara itu akan menjadi mulia dan baik. Ramadan, kerana hebatnya Ramadan. Apa hebatnya Ramadan? Apa hebatnya Ramadan? Ya, Ba'dau. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Ibu saya sakit dan nyayok. Wajib tak saya bayarkan fidyah bagi pihak dia? Fidyah kena bayar. Tapi dia tak perlu puasa. Fidyah kena bayar. Bayarlah fidyah, bukan mahal pun. Kesian mak bayar fidyah. Waalaikumsalam. Atuk, Pak. Panggil Atuk, jangan panggil Ustaz. Panggil Atuk. Terima kasih kerana bertanya. Bertanya. Fidyah kena bayar. Sama juga apabila kita musafir. Kita sehat. Kita sehat apabila kita musafir. Kan? Musafir. Kemudian ganti puasa. Dah bayar fidyah lah. Bayar fidyah. Ba'dau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba'dau. Atuk minta tolong sikit boleh tak? Minta tolong lah. Orang yang jarang-jarang masuk kena minta tolong. Tolong subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Ni. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk TV. Sebab video-video tazkirah yang Atuk buat ni akan di-upload di YouTube. Bolehlah Cik Daud. Cik Bat Daud. Cik Daud pula. Kalau nak menonton boleh sana. Haji Mat Atuk. Haji. Bagi rakan-rakan yang belum subscribe tolong Atuk subscribe Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Jadi kenapa? Kenapa bulan Ramadan itu jadi mulia? Pertama, kerana bulan itu diwajibkan puasa. Rukun Islam yang ketiga. Dan yang lebih besar lagi. Okey, Tok. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang lebih afdal lagi kerana Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan jadi bulan yang mulia. Atau nak bagi contoh. Apabila sesuatu itu berkait dengan Al-Quran, maka dia jadi mulia. Apabila Al-Quran itu diturun di Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah akan dijaga oleh Allah SWT sehingga hari kiamat. Mekah dan Madinah jadi bandar yang mulia kerana Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Kenapa Rasulullah jadi mulia? Kerana Rasulullah adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran. Apabila apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran, dia jadi mulia. Rasulullah jadi mulia kerana Rasulullah lah yang mengajar, menyebarkan Al-Quran yang diturun daripada Jibril AS. Mekah dan Madinah jadi dua kota suci. Ialah kerana Al-Quran diturunkan di dua kota ini. Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Kerana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan.
Kenapa Lailatul Qadar diberi 1000 bulan? Kerana malam itu Al-Quran diturunkan. Jadi apabila berkait dengan Al-Quran, dia jadi hebat. Dia jadi hebat. Jadi hebat. Jadi hebat. Berkait dengan Al-Quran, jadi hebat. Sebab itu kena baca Al-Quran bulan puasa. Sebab Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Engkau mengulangi kata-kata Allah. Bayangkan. Bayangkan. Itu penting. Jadi sebab itulah bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Mekah Madinah menjadi mulia. Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran. Cantik. Kau update bersama dengan Tok hari ini. Persiapan Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan. Dan apakah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Dan bila Ramadan diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan ialah tahun kedua hijrah. Mana sepanjang 13 tahun di Mekah, tak puasa bulan Ramadan, tak puasa. Jadi, bulan ke-9 menurut pentingan tahun karya, maka mulailah Rasulullah dan sahabat melaksanakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pada malam 17 Ramadan, Allah menurunkan wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Pada 17 hari bulan Ramadan. Ingat, 17 akan ganjil. Apabila 17 Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, wahyu pertama, Iqra. Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Wahyu diturunkan ketika Rasulullah bertakafur, bertafakur di Gua Hira. Pada malam itu pula Rasulullah SAW dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul. Sebab itulah Lailatul Qadar itu dikatakan turun malam ganjil. Sebab dia diturun kali pertama 17 hari bulan. Jadi malam ganjil yang berikut ialah 19. Malam ganjil yang berikut ialah 21. Malam ganjil yang berikut ialah 23. Malam ganjil yang berikut ialah 25. Malam ganjil yang berikut ialah 27. Malam ganjil yang berikut ialah 29. Tidak ada 30. Tidak ada 30. Jadi 17. Lailatul Qadar. Hebat. Dan kenapa Lailatul Qadar ini penting kepada umat Nabi Muhammad? Ini ada sejarah, ada kaitan. Umat-umat Nabi lain, umur 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 900 tahun, umur umat Nabi lain. Sedangkan umat Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Usia Rasulullah pendek. Rasulullah kata umatku antara 60 hingga 70. Pendek. Jadi kalau kita fikir dari segi logik, tak adalah Allah ni. Sebab apa? Umat lain sampai 900 tahun dia boleh beribadat. Kan? 500 tahun. Sebab umur dia panjang. Kita umur 63, 70 dah meninggal. Jadi tak ibadatnya sikit. Tidak. Rasulullah sayang kepada umatnya. Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ibu saya sudah meninggal, fidyah sepanjang dia sakit 5 tahun dan tak puasa, itu dikira hutang kah? Ya. Bayarlah. Kesian kat ibu. Bayarlah. Pakat dengan adik-beradik. Bayar. Dikira hutang. Kalau tak mampu bayar sekali pun tak apa. Tapi berpikat-perikat. Dikira hutang lah. InsyaAllah semoga ibu tenang di sana. Dengan mendapat anak yang soleh. Itu penting. Terima kasih banyak. Kerana begitu prihatin terhadap ibu yang sudah meninggal. Bayarlah. InsyaAllah. Atuk yakin. Bak tidak akan susah. Atuk yakin dengan kebesaran Allah SWT. Atuk yakin dan atuk berdoa Bak akan mendapat yang lebih baik, yang lebih banyak daripada atuk, daripada Bak bayar fidyah kepada ibu itu. InsyaAllah. Amin. Jadi kenapa? Walaupun umat Nabi Muhammad 63 tahun, Abu Bakar meninggal umur 63 tahun, Saidina Umar meninggal umur 63 tahun. Orang hebat-hebat ahli syurga ni umur 63 je. 63. Tak ada 80, 90, tak ada. Adakah pahala mereka sedikit kerana umur mereka pendek? Kenapa? Kenapa pahala mereka ni banyak berbanding dengan umat-umat terdahulu sedangkan umurnya pendek? Umurnya pendek. Di sinilah Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Seperti contoh malam Lailatul Qadar. 1000 bulan ini tidak ada pada umat lain. Siapa beribadah bulan kebetulan Lailatul Qadar, dia mendapat pahala 1000 bulan.
1000 bulan ni berapa ratus tahun? Coba siapa ada kalkulator? Atau tak ada kalkulator. 1000 bulan. Bayangkan. Jadi walaupun sekali saja strike, strike, dapat 1000 bulan. Kalau setiap tahun dapat, kalau umur 60, katakanlah umur 10 tahun mulai beribadah, Lailatul Qadar. Kalau umur 60 berarti 50 kali 1000 bulan. Kalilah 50 kali 1000 bulan. Berarti pahala umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada pahala-pahala orang lain dahulu, sebab dia tidak ada keistimewaan ini. Ini baru Lailatul Qadar. Baru Lailatul Qadar. Banyak lagi yang lain. Banyak lagi. Terutama ibadat-ibadat bulan Ramadan. Sampai 70 kali ganda. Semua ibadat-ibadat sunat, pahala wajib dapatnya. Semua ibadat-ibadat wajib 70 kali ganda. Tak kiralah apa yang kita buat. Ibadat yang baik 70 kali ganda. Rugilah orang kata. Ini yang kata kena smart umat ni. Umat ni Muhammad ni dia kena smart. Dia kena berfikir. Dia kena ada ilmu. Untuk mencapai tahap yang tinggi. Sebab Allah sudah sediakan. Allah sudah sediakan Lailatul Qadar. Allah sudah sediakan bulan Ramadan kepada kita semua. Sudah sedia. Tapi kau tak nak ambil. Kau tak nak ambil, kau macam pasal lah. Jadi jangan salahkan umur kita pendek. Maka kita tak sempat beribadat. Kononnya. Tak betul. Tak betul. Umur kita ini bukan bergantung kepada angka. Kalau tidak zalimlah Allah. Kerana kenapa yang ni umur 20 meninggal? Kenapa yang ni umur 40 meninggal? Kenapa yang ni umur 90 baru meninggal? Dari segi angka. Nampak tak? Tapi Allah tak nilai dari segi angka. Di pada mahsyar nanti, dalam kubur nanti dia tidak akan tanya. Oh, orang umur 90. Maka dia akan masuk syurga. Tak ada. Oh, kau umur 20 tahun mati. Kau masuk neraka. Tak ada. Umur angka tidak dikira dalam hisab, dalam perkiraan. Maliki Yaumiddin, dialah menguasai hari pembacaan. Judgment Day. Dia tidak bergantung kepada angka. Tapi dia bergantung kepada ibadah. Walaupun meninggal umur 20. Tapi budak ni bagus. Dia mulai beribadah umur 10 tahun. Berarti ibadah dia ada 10 tahun. Ada orang meninggal umur 90. Tapi dia beribadah pada umur 85. Berarti dia beribadah hanya 5 tahun. Siapa dulu masuk syurga? Yang umur 20 atau umur 90? Sudah tentu yang umur 20 tahun meninggal. Sebab dia 10 tahun beribadah. Yang ni 90 tahun umur meninggal. Tapi hanya 5 tahun beribadah. Jadi, nilai kita di sisi Allah ialah ibadah. Berapa lama kau ibadah? Bukan berapa lama kau hidup dunia. Bukan. Bukan berapa lama. Berapa banyak umur kau. Oh, hebatnya kau umur banyak. Bukan. Tidak ada di sisi Allah. Tidak ada. Sebab itu adil kan? Siapa beribadah, siapa yang mengikuti rukuk Islam 5 perkara, siapa yang beriman dengan rukuk iman 6 perkara, dan siapa yang mengekalkan amal makruf nahi mungkar, maka itulah semestinya dia berada di jalan betul. Mati bila? Doesn't matter. Itu hak Allah. Bila kita akan mati, cepat atau lambat, itu tidak penting. Tapi yang pentingnya berapa lama kita beribadah. Sebab itu diwajibkan solat umur 70 tahun. Umur 7 tahun. Puasa juga begitu. Puasa juga begitu. Jadi rugilah. Rugi. Umur panjang tak beribadah. Berarti tak ada beza dengan umur orang budak-budak muda yang mati umur 20 tahun. Pop mati 20 tahun. Tapi dia sudah beribadah. Umur 10 tahun ibu bapa dia dah ajar dia. Dah solat apa semua. Berarti 10 tahun dia mendapat pahala. Yang umur 90 tahun ni baru nak mati baru start nak beribadah. 5 tahun. Contoh. Itu pun dah lama dah. Lama dah. Jadi Jangan kata umur banyak itu. Peluang untuk masuk syurga mudah. Belum tentu. Betul tu. Ya, Amir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Man. Man, Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, Man. Apa khabar, Man? Selamat berpuasa semua. Jadi, jangan bangga. Jangan sedih. Ada yang mati umur 20 tahun. Allah, muda lagi. Sedih, ya. Ramai orang cakap macam tu. Tak perlu sedih. Kalau dia sudah beribadat, dia solat, dia sudah hafiz, dia baca Quran, dia sudah puasa dengan baik pun semua. Kita bangga dengan dia. Wah, untung budak tu. Kecil-kecil lagi dah meninggal dah. Umur 20 meninggal. Tapi setahu aku, dia punya solat, dia punya... Oi. Lepas tu ada orang pula meninggal. Oh, umur 80 baru meninggal. Oh, hebat dia umur 80 meninggal. Hebat apa? Solat tidak, puasa tidak. Oh, banyak dosa, bro. Banyak. You bayangkan. Bayangkan. Umur 90 tak puasa. 5 waktu. Kena denda. Kena hukum dengan neraka. Lagi panjang umur, lagi dalam neraka kau masuk. Tapi bagi orang yang meninggal awal, umur 30 meninggal, dia pada dia, dosa tak banyak.
Kalau tak solat pun tak banyak. Tak banyak kan? 30 tahun je tak solat. 30 tahun. Masuk neraka juga. Yang ni 90 tahun tak solat. Neraka juga 90 tahun. 90 tahun. Yang ni bawa dengan kereta je barang. Yang ni bawa dengan trailer dosa dia. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Amir. Azmi. Amir. 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 Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Jadi, selain itu, pada Ramadan terdapat satu malam yang dimuliakan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Ramadan. Ada orang tanya macam mana tu nak dapat bulan Ramadan apa ni Lailatul Qadar. Senang je. Daripada malam yang pertama kau jangan berhenti sehingga malam 30 atau malam 29. Garanti kau dapat Lailatul Qadar. Garanti kau dapat. Habis tu amalan apa nak buat tu? Bulan Ramadan di antara amalan yang paling penting sekali kita bermulakan, solat jangan tinggal. Perbanyakkan solat. Solat 5 je tu. Nak banyak macam mana? Maksud atuk solat sunat. Perbanyakkan solat sunat. Macam-macam solat ada. Antaranya solat tarawih. Solat tarawih ni tidak ada pada bulan yang lain. Tidak ada pada bulan yang lain. Itu istimewanya Ramadan. Jadi solat sunat tarawih. Tu nak buat 8 kalau 1 tu pulang kepada engkau. Nak buat di masjid atau di rumah tu pulang kepada engkau. Solat sunat tarawih ni sunat. Sunat. Kau boleh buat di masjid. Tapi ada orang kata tu, saya terlepas solat tarawih semalam. Kenapa? Saya pergi masjid dah siap solat tarawih. Habis tu kata solat. Saya tak solat lah. Solat tarawih boleh buat di rumah. Tak payah berjemaah pun tak apa. Tak payah. Tak payah jemaah. Pergi ke masjid. Uzur sakit lutut orang tua. Tak payah. Tak payah. Buat di rumah. Rasulullah pun sepanjang bulan Ramadan, Rasulullah tidak pernah buat di masjid 30 hari. Tidak. Tidak pernah. Rasulullah hanya buat 15 hari saja. Selepas itu Rasulullah buat di rumah. Itu Rasulullah bulan Ramadan. Yang buat 30 hari bulan Ramadan ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Kita ambil kira di situ. Ya, Pak Da. Rainbow. Rainbow. Jadi, jangan kata saya tak sempat solat tarawih. Tak betul. Kesian dia, tak ada ilmu. Kena kata solat tarawih kali ni kita mesti penuh. 29 malam. Mesti penuh. Nanti pergi mana-mana. Pergi mana-mana pun kau solat lah. Apa salahnya? Apa salahnya? Pergi rumah kawan. Tiba-tiba selepas waktu Isya. Kalau kita balik mengantuk nanti. Kita selalu solat. Solat 8 je. Bukan payah pun. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. 4. 2 rakaat lagi. 6. 2 rakaat lagi 8. Kemudian witir 3. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selesai. Jadi tak mungkin kita akan tak solat tarawih. Yang tertinggal ni kerana kau pergi kerja masjid. Kau nak masjid sedangkan kau ada kerja. Terutama cucu-cucu atuk yang jadi pengawal ke. Atau yang kerja 3 shift apa semua. Sorry lah Tok. Saya tak boleh solat sunat tarawih tu. Saya kerja malam sekarang. Ya Allah lah. Kenapa kau ni? Kenapa? Solat sunat tarawih kau tak mestinya buat 8 sekaligus. Kau boleh buat 2 berhenti. Kemudian buat kerja dulu. Kemudian sambung lagi buat 2 berhenti. Okey kawan, kau tunggu. Kau buat. Kemudian lagi 2. Kau pergi lagi 2. 8 cukup lah. 8 cukup lah. Boleh kan? Boleh. Gila-gila. Kau standby . Kau standby. Aku solat dulu 2 rakaat. Solat terakhir. Kau buat 2. Selepas habis, okey kau pula. Dia buat 2. Lepas ni orang ni buat 8 cukup. Mudah solat sunat tarawih. Sayang. Kerana tak ada ilmu, maka kau tinggalkan tarawih. Kau ingat tarawih ni senang ke nak buat? Malam-malam selain pada bulan Ramadan, tidak ada solat sunat tarawih. Tidak ada. Hanya malam ini. Sama juga solat sunat duha. Sekarang 20 minit lagi pukul 12. 12.50 habis duha. Duha tahun ni akan habis kejap lagi. So besok duha lain dah.